Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran di rumah berkenaan mata pelajaran matematik tahun 1 dan hari ini kita akan belajar berkenaan sukat dan banding isi padu cecair. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat menyukat dan membanding isi padu cecair menggunakan unit bukan piawai. Yang kedua, murid dapat membanding dua atau lebih isi padu cecair. Untuk pembelajaran kali ini, cikgu menggunakan buku teks muka surat 55 dan 56. Jadi, murid boleh menggunakan buku teks 55 dan 56 untuk memahami berkenaan sukat dan banding isi padu cecair. Sebelum kita belajar berkenaan sukat dan banding isi padu cecair, jom kita imbas kembali pembelajaran yang lepas berkenaan kenali isi padu cecair. Ini ialah antara contoh-contoh bekas yang kita biasa gunakan untuk meletakkan isi padu cecair. Jadi, kalau murid lihat berbeza saiz, ada yang besar, ada yang kecil. Isi padu cecair bergantung kepada saiz sesuatu bekas. Kalau contoh kita lihat botol air mineral ini, kita lihat saiznya besar, maka isi padu cecairnya banyak. Kalau kita lihat kepada gelas ataupun kolek ini, saiznya kecil berbanding dengan botol air mineral ini. Jadi, isi padunya sedikit. Ingat, kalau saiznya besar, maka isi padu cecairnya banyak. Kalau saiznya kecil, isi padunya pun sedikit. Sekarang cikgu nak buat satu perbandingan antara botol air mineral bersaiz besar dengan botol air mineral yang bersaiz kecil. Jadi kalau murid lihat cecair, isi padu cecair di dalam botol mineral bersaiz besar, kita lihat banyak. Jadi yang botol mineral yang bersaiz kecil sedikit. Jadi yang kecil ini sedikit, yang besar ini isi padunya lebih banyak. Jadi isi padu botol besar banyak, isi padu botol kecil sedikit. Jadi isi padu ni ialah isi padu cecair. Okey, muatan cecair yang di dalam botol tersebut. Sekarang kita lihat kepada contoh yang kedua. Kalau murid lihat di dalam dua gelas ini ada isi padu. Ada isi padunya kat sini, ada isi padunya sampai di sini. Jadi kalau kita lihat nak tentukan yang mana banyak, yang mana sedikit, murid lihat isi padunya. Yang kurang ini ialah sedikit. Yang lebih daripada yang tadi, ini maksudnya isi padunya lebih banyak. Jadi isi padu gelas A sedikit, isi padu gelas B banyak. Jadi yang kurang itu sedikit, yang lebih itu banyak. Tadi kita dah belajar istilah banyak dan sedikit. Sekarang merupakan antara istilah yang penting untuk cecair. Jadi kalau murid lihat ada 3 contoh, iaitu gelas A, gelas B dan gelas C. Sekarang kita lihat kepada gelas A. Yang warna biru ini ialah isi padu cecair. Okey, macam air lah. Jadi untuk gelas A, kalau murid lihat isi padu cecairnya memenuhi setiap gelas ni. Okey, maksudnya tak digunakan lagi. Okey, maksudnya gelas A ini penuh. Untuk gelas B, isi padu cecairnya berada di tengah-tengah. Okey. Jadi, kalau kita lihat untuk gelas B, isi padu cecairnya ialah setengah. Okey, sebab apa? Sebab dia berada di separuh gelas ni. Untuk gelas C pula, dia kurang daripada setengah. Dan tidaklah kosong cecair tersebut. Jadi, ini ialah suku. Jadi, murid kena tahu perbezaan bagi setiap istilah ini, iaitu penuh, setengah, suku. Tadi kita dah belajar berkenaan istilah banyak, istilah sedikit, istilah penuh, istilah setengah dan istilah suku. Sekarang cikgu nak buat perbandingan. Kita mesti menggunakan perkataan ini untuk membuat perbandingan.
iaitu lebih. Sama ada lebih apa? Lebih sedikit ataupun lebih banyak. Jadi sekarang kita lihat perbandingan antara dua isi padu ini. Jadi kalau murid lihat yang mana lebih banyak, yang mana lebih sedikit. Nak tahu yang mana lebih banyak, nak tahu yang mana lebih sedikit, murid hanya lihat kepada paras air di dalam gelas ini. Sekarang saiz gelas ini ialah sama. Jadi kita lihat kepada ketinggian isi padu cecair ini. Okey, isi padu cecair ini tingginya sampai di sini. Manakala untuk air B isi padunya hanya sampai di sini sahaja. Jadi yang mana lagi lebih? Ya, yang lebih ialah isi padu A. Jadi isi padu A lebih banyak, manakala isi padu B lebih sedikit. Jadi kita boleh cakap isi padu A lebih banyak daripada isi padu air B. Jadi sekarang kita akan kembali kepada buku teks muka surat 55 dan 56. Sekarang kita lihat kepada contoh 1. Jadi soalannya ditanya ialah isi padu air mana yang lebih banyak antara teko dengan jak. Okey, kalau kita lihat saiznya jak ini lebih besar. Jadi nak ukur ataupun nak sukat isi padu air, kita tak boleh nak guna neraca timbang macam jisim itu. Okey, jadi kita akan tuangkan ke dalam gelas yang sama saiz. Jadi bilangan gelas yang lebih banyak itu bermaksud isi padu airnya banyak. Okey, jadi ingat gelas yang lebih banyak digunakan untuk kita letakkan air bermaksud isi padu airnya lebih banyak. Jadi kalau kita lihat kepada contoh gambar yang telah diberikan, okey, bekas kolej ini, okey, kita tuang air, isi padu airnya di dalam gelas, dia dapat berapa? 1 2 3 4 5. Okey, yang ini dia tuang-tuang. Okey, dan habis 5 kolej untuk kita habiskan air tersebut. Jadi untuk jak ini, okey, tuang dalam gelas. Okey, berapa gelas yang digunakan? 1 2 3 4 5 6 7. Okey, yang ini sampai 5 je air dah habis. Untuk jak, okey, dia tuang dalam gelas. Okey, dan apabila 7 gelas dah habis. Jadi yang mana lebih banyak? Okey, sudah tentu. Okey, 7 ini lebih banyak. Jadi isi padu air di dalam bekas jak ini lebih banyak. Jadi apabila gelas ini kita gunakan banyak, maka isi padu pun banyak. Seterusnya kita nak buat perbandingan isi padu susu antara 3 kotak susu. Kotak susu yang pertama ini yang berperisa strawberry, apabila kita tuang dalam kolej ataupun gelas ini, dia dapat habiskan susu tersebut kepada 3 kolej sahaja. Untuk susu yang kedua, iaitu susu berperisa coklat ini, apabila kita tuang dalam kolej atau gelas, kita tuang habis. Jadi dia dapat habiskan 4 dalam 4 kolej gelas susu. Sekarang kita lihat kepada susu yang ketiga. Susu ketiga ini yang bersaiz paling kecil. Kita tuang dalam kolej, tuang, dia dapat 2 kolej sahaja. Jadi sekarang cikgu nak tanya murid-murid, yang mana isi padu yang paling banyak? Isi padu susu strawberry ke, isi padu susu coklat ke, ataupun isi padu susu segar? Jadi yang paling banyak isi padunya sudah tentu yang inilah, sebab bilangan kolej ni kita tuang, dia dapat hasilkan 4 gelas isi padu. Jadi isi padu susu coklat paling banyak, dan yang paling sedikit yang mana? Okey, isi padu susu segar. Isi padu susu coklat paling banyak dan isi padu susu segar paling sedikit. Jadi ingat murid, kalau bilangan kolej itu lebih banyak, maka isi padu susunya pun paling banyak. Jadi kalau kita lihat, okey, untuk isi padu susu coklat ini 4 kolej digunakan, iaitu paling banyak lah. Jadi bilangan isi padu pun paling banyak.
Sekarang kita akan pergi kepada soalan yang ketiga ataupun contoh soalan yang ketiga di dalam buku teks. Okey, kalau murid perhatikan di dalam gambar ini dia buat perbandingan antara bekas yang berwarna biru dengan bekas yang berwarna pink ini. Okey, dia nak tahu yang mana lebih banyak isi padunya. Jadi dia isi penuh bekas biru dan bekas pink itu, kemudian dituangkan di dalam botol air mineral yang bersaiz sama. Jadi apabila dia tuang di dalam botol tersebut sehingga habis air di dalam bekas ini, dia dapat berapa botol? Jom kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk bekas biru ini, okey, dia dapat 10 botol. Jadi isi padu bekas biru ini sama dengan 10 botol. Kemudian kita lihat kepada bekas yang berwarna pink ini, okey, dia dah penuh, dia kemudian diisi dalam botol dan dia dapat berapa botol? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bekas biru ni apabila kita tuang, dia dapat 10 biji botol untuk habiskan air di dalam bekas biru ini. Manakala untuk bekas pink ini, okey, dia tuang dalam botol mineral, dia dapat 8. Okey, 8 botol mineral untuk dihabiskan isi padu di dalam bekas pink ini. Jadi kalau murid lihat yang mana lebih banyak? Sudah tentu bekas yang berwarna biru ini lebih banyak isi padunya. Sebab apa? Sebab dia dapat tuangkan lebih banyak botol mineral. Jadi bilangan botol mineral itu kalau lebih banyak, maka isi padu di dalam bekas ini lebih banyak. Jom kita cuba isikan. Isi padu bekas biru sama dengan berapa botol? Okey, sama dengan 10 botol. Jadi kita tulis 10 botol. Seterusnya, isi padu bekas yang berwarna pink ini sama dengan berapa botol? Okey, sama dengan 8 botol. Jadi, isi padu bekas pink ini kurang daripada isi padu bekas yang berwarna biru. Okey, kalau kurang ni maksudnya lebih sedikit lah. Okey, kemudian isi padu bekas biru dengan isi padu bekas pink. Okey, dia buat perbandingan. Jadi, kalau kita lihat, isi padu bekas biru lebih daripada isi padu bekas yang berwarna pink. Sekarang kita lihat kepada soalan uji diri. Arahannya, lihat gambar, jawab soalan di bawah. Sekarang dia bandingkan antara 3 bekas, iaitu bekas A, bekas B dan bekas C. Yang bekas A ini ialah botol air mineral. Bekas B pula ialah bekas yang kita isikan air yang berwarna merah ini, dan bekas C juga bekas yang kita isikan air. Okey, tetapi lebih besar lah. Jadi kita lihat untuk botol mineral bekas A ini penuh. Jadi kita buka botol mineral itu, kita tuangkan dalam bekas yang berwarna biru tu sampai habis dan dia dapat penuhkan 3 sahaja. Okey, 1, 2, 3. Okey, dah kosong lah botol mineral ni. Okey, sekarang kita pergi kepada bekas yang berwarna merah pula. Bekas yang berwarna merah ni, kita isikan air, kita tadah air dan dia dapat habiskan bekas tersebut kepada, kita kira berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kepada 9 botol sahaja. Kemudian untuk bekas C, okey, kita tadah lagi air dalam bekas yang berwarna biru ni, kita dapat berapa? Jom kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, dia dapat tadahkan 12 botol biru. Jadi, kalau murid lihat dekat sini, yang mana lebih banyak isi padunya? Sudah tentu, okey, bekas ini lebih banyak isi padu cecairnya. Kenapa? Sebab dia dapat isi di dalam botol yang lebih banyak. Jadi kita isikan. Okey, isi padu, okey, bekas C ni sama dengan berapa botol? 12 botol biru. Seterusnya, isi padu bekas yang berwarna merah ini sama dengan berapa botol biru? 9 botol biru.
Seterusnya, isi padu bekas A ataupun botol mineral sama dengan berapa bekas biru? 3 bekas biru. Jadi dia buat perbandingan isi padu bekas merah daripada isi padu bekas A ataupun botol mineral ni. Lebih ke kurang? Okey, sudah tentu lebih daripada isi padu bekas A sebab okey, 9 botol biru dengan 3 botol biru dah membuktikan yang ini boleh isi air lebih banyak. Jadi lebih. Jadi sekarang isi padu bekas C ni paling apa? Banyak ke sedikit? Okey, 12. Dia dapat isikan 12. Yang lain 9 dengan 3 je. Jadi yang mana lebih? Dia lebih banyak ke lebih sedikit? Sudah tentu lebih banyak. Jadi ini ialah latihan matematik pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti muka surat 59, 60 dan 61. Jadi kalau murid nak buat sendiri, murid boleh buat sendiri. Tetapi kalau murid nak buat bersama-sama cikgu, jom kita selesaikan bersama-sama. Untuk muka surat 59, ada 2 soalan. Yang pertama, isikan jawapan dalam petak kosong. Okey. Jadi dalam setiap bekas ini, dia tuangkan dalam bekas yang lain. Jadi nak tahu berapa bekas tersebut, kita perlu kira lah. Yang kedua, kita perlu lengkapkan. Yang ini dia akan buat perbandingan. Okey, jadi jom kita selesaikan bersama-sama. Sekarang kita lihat kepada soalan 1. Arahannya, isikan jawapan dalam petak kosong. Jadi sekarang untuk soalan A, cikgu ada teko. Okey, dan dalam teko ini ada cecair isi padu air di dalam teko ini. Kemudian cikgu tuangkan dalam bekas yang lain iaitu cawan. Cikgu tuang dan habis. Jadi cikgu dapat isikan berapa? 1, 2, 3 cawan. Jadi isi padu teko ini sama dengan berapa cawan? Ya, kita dapat 3 cawan. Jadi isi padu dia sama dengan 3 cawan. Kemudian cikgu ada 1 botol minyak masak. Okey, penuh 1 botol minyak masak. Kemudian cikgu buka, cikgu tuangkan dalam bekas yang lain untuk cikgu habiskan minyak masak. Isi, kemudian habis. Okey, 1 botol minyak masak tu habis. Jadi cikgu dapat tuangkan kepada 4 bekas. Okey, bekas yang berisi minyak masak ini. Jadi jom kita kira jap. 1, 2, 3, 4 bekas. Jadi isi padu botol minyak masak ini sama dengan berapa bekas? 4 bekas. Sekarang kita lihat kepada yang seterusnya. Cikgu ada 1 botol jus ceri. Okey, 1 botol jus ceri yang penuh. Okey, yang baru dibeli. Kemudian cikgu buka, cikgu tuangkan dalam gelas yang sama saiz. Cikgu tuangkan sampailah habis. Okey, jus ceri tu habis. Okey, jadi cikgu dah tuangkan dalam berapa banyak gelas. Okey, jadi jom kita kira berapa banyak gelas. 1, 2, 3, 4, 5 gelas. Jadi isi padu jus ceri ini sama dengan berapa gelas? 5 gelas. Sekarang kita lihat kepada soalan yang kedua. Dia buat perbandingan antara jak, teko dan cerik. Okey, sekarang setiap bekas ini penuh isinya. Okey, penuh isi padu cecairnya. Jadi dia tuangkan di dalam gelas yang sama saiz. Okey, sekarang untuk jak ini dia tuangkan dalam gelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 1 jak tu dah habis. Jadi berapa banyak dia dapat penuhkan gelas? Jadi jom kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 1 jak ini dapat penuhkan 7 gelas sahaja. Sekarang kita lihat kepada teko pula. Okey, teko ini berisikan cecair. Okey, dia isi padu cecair. Kemudian dia tuangkan dalam gelas yang sama. Jadi dia dapat berapa gelas? Jom kita kira. 1, 2, 3. Jadi dia dapat penuhkan 3 gelas sahaja. Jadi dekat sini pun kita dapat tahu lah yang mana lebih banyak isi padu cecairnya. Okey, yang ini lebih banyak lah sebab dia dapat isikan lebih banyak gelas.
Sekarang kita lihat kepada cerek. Cerek ini pun sama, berisikan cecair, kemudian dia isikan di dalam gelas sehingga habis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai habis cerek kosong. Jadi dapat 10 gelas air. Jadi kalau kita lihat daripada 3 perbandingan ini, yang mana lagi banyak? Ya, yang paling banyak isi padunya sudah tentu cerek. Kenapa cerek? Dia dapat penuhkan 10 gelas berbanding yang lain. Okey, jadi jom kita lengkapkan. 1 jak dapat penuhkan berapa gelas? Okey, ini jak dia dapat penuhkan 7 gelas. Jom kita isi. Kemudian 1 teko pula dapat penuhkan berapa gelas? Okey, ini teko dia dapat penuhkan 3 gelas. Seterusnya, isi padu cerek sama dengan berapa gelas? Okey, ini isi padu cerek, dia telah penuhkan berapa gelas? 10 gelas. Jadi isi padunya sama dengan 10 gelas. Sekarang isi padu jak pula lebih ke kurang daripada isi padu teko? Okey, jak dia dapat isikan 7, teko pula dia dapat penuhkan 3. Jadi 7 dengan 3, yang mana lagi banyak? Sudah tentu 7 lagi banyak. Jadi 7 isi padu jak lebih daripada isi padu teko. Isi padu jak lebih daripada isi padu teko. Seterusnya, isi padu teko lebih ke kurang daripada isi padu cerek? Sekarang isi padu teko ni dapat penuhkan 3 sahaja. Okey, kita tulis daripada isi padu cerek. Cerek dapat berapa gelas? 10 gelas. Jadi antara 3 dengan 10, yang mana lebih banyak? 3 ni kurang. Jadi isi padu teko kurang daripada isi padu cerek. Okey, kita tulis kurang dekat sini. Seterusnya untuk soalan F, isi padu cerek daripada isi padu jak. Okey, sekarang cerek ini berapa gelas? 10 gelas. Untuk isi padu jak pula dia dapat penuhkan berapa gelas? 7 gelas. Jadi antara 10 dengan 7, yang mana lagi lebih? Sudah tentu 10 lebih. Jadi isi padu cerek lebih daripada isi padu jak. Okey, jadi ini jawapannya untuk soalan yang kedua. Sekarang kita pergi kepada latihan buku aktiviti muka surat 60. Okey, jadi ada 2 soalan macam tadi. Arahannya yang ini warnakan jawapan yang betul. Yang ini murid perlu menggunakan pensil warna. Untuk yang kedua, kita perlu lihat gambar, kemudian tulis lebih, kurang, banyak atau sedikit. Okey, jadi kita perlu lihat gambar ini untuk kita tahu yang mana lagi lebih, yang mana lagi banyak, yang mana lagi sedikit. Okey, jom kita selesaikan. Untuk soalan ini kita perlu warnakan jawapan yang betul. Sekarang, okey, ada 3 bekas lah. Okey, bekas ini jus mangga, bekas yang tengah ini ialah jus terbikai dan bekas yang seterusnya ialah jus oren. Okey, jadi kalau kita lihat yang mana paling banyak. Okey, kita lihat ketinggian air. Okey, ketinggian air itu kalau airnya lebih tinggi, maksudnya isi padu cecairnya lebih banyak. Okey, jadi kalau kita lihat yang ini paling banyak. Okey, isi padu jus tembikai ialah paling banyak. Kemudian kita lihat kepada yang paling sedikit. Yang mana paling sedikit? Okey, jus oren paling sedikit sebab kita lihat okey, dia paling kurang lah. Okey, yang ini paling sedikit. Okey, jadi kita selesaikan. Isi padu jus mangga lebih ke kurang daripada isi padu jus tembikai? Okey, jus mangga dengan jus tembikai. Jadi kalau kita lihat, jus tembikai ini paling banyak. Okey, jadi yang mana lebih? Sudah tentu jus tembikai lebih. Jadi kita tak boleh jawab isi padu jus mangga lebih lah. Okey, jadi isi padu jus mangga kurang daripada isi padu jus tembikai. Kalau kita lihat perbandingan pun, okey, jus mangga ni
kurang daripada jus tembikai. Jadi kita kena warnakan. Murid boleh gunakan pensel warna. Okey. Seterusnya kita lihat kepada soalan B. Isi padu jus tembikai lebih ke kurang daripada isi padu jus oren? Kalau kita lihat gambar, sekarang jus tembikai dengan jus oren, yang mana paling banyak? Jus tembikai paling banyak dan jus tembikai lebih daripada isi padu jus oren. Jadi jus tembikai lebih daripada jus oren. Seterusnya, isi padu jus mangga sama ke lebih daripada isi padu jus oren? Sekarang kita lihat gambarnya, jus mangga dengan jus oren. Kalau murid lihat isi padu yang mana lebih banyak, sudah tentu jus mangga lebih banyak. Jadi dia tak sama Okey, yang ini lebih tinggi dan ini lebih kurang. Jadi kita boleh cakap isi padu jus mangga lebih daripada jus oren. Okey. Jadi kita dah siapkan, jom kita selesaikan soalan yang lain. Untuk soalan yang kedua, arahannya lihat gambar. Okey, gambar ini ada 3 bekas. Tulis lebih, kurang, banyak atau sedikit. Jadi kita teruskan. Okey, ada 3 bekas. Yang ini botol susu. Okey, botol susu. Yang ini botol air mineral bersaiz kecil. Yang ini kita boleh cakap jug lah. Okey, jadi kita lihat kepada saiznya yang mana paling kecil. Okey, botol susu yang paling kecil. Yang paling besar ialah botol jug inilah. Okey, jadi kita boleh cakap yang kecil ini, paling kecil ialah kurang lah. Yang paling kurang ataupun paling sedikit. Dan jug ini yang mempunyai saiznya lebih besar, sudah tentu isi padunya lebih banyak. Jadi sekarang jom kita bandingkan. Isi padu botol susu ini kurang ke lebih daripada isi padu jug? Okey, dia sebenarnya lagi sedikit. Jadi kita bercakap isi padu dia kurang daripada isi padu jug lah. Okey, seterusnya kita lihat kepada soalan B. Isi padu jug ini, air di dalam jug ini lebih ke kurang daripada isi padu air dalam botol mineral? Okey, sudah tentu yang ini lebih. Lebih ini bermaksud lagi banyak lah. Okey, lebih daripada isi padu air di dalam botol mineral. Sekarang untuk C. Isi padu air dalam botol susu paling apa? Banyak ke sedikit? Paling sedikit. Sebab kalau kita lihat saiznya yang paling kecil lah. Jadi isi padunya pun paling sedikit. Untuk soalan D, isi padu jug ini paling apa? Okey, sudah tentu paling banyak. Sebab apa paling banyak? Sebab kalau kita lihat kepada saiz ketiga-tiga bekas ini, yang ini paling besar. Dan kalau kita lihat isi padunya lebih banyak. Sekarang kita lihat kepada latihan buku aktiviti muka surat 61. Ada 2 soalan yang kita perlu selesaikan. Yang pertama, isikan tempat kosong dengan perkataan lebih daripada atau kurang daripada. Jadi lebih daripada ni maksudnya lagi banyak lah. Okey. Kurang daripada pula bermaksud lagi sedikit. Kemudian untuk soalan yang kedua, warnakan bekas yang boleh kita isi banyak air. Jadi kita akan cubalah nanti. Ataupun awak boleh cuba dekat rumah. Awak cari bekas ini yang berbeza saiz. Kemudian awak tuang air di dalam tandas. Tuang sampai penuh. Tuang sampai penuh. Jadi yang mana kita boleh isi lebih banyak air? Okey, jom kita selesaikan soalan yang pertama. Sekarang kita lihat kepada aktiviti 3. Soalan yang pertama. Isi tempat kosong dengan perkataan lebih daripada atau kurang daripada. Jadi cikgu nak terangkan, lebih daripada ini bermaksud lagi banyak. Manakala kurang daripada bermaksud lagi sedikit. Lagi sedikit. Jadi kita lihat kepada soalan A. Isi padu cecair dalam cawan ini berbanding dengan isi padu cecair dalam teko. Jadi kalau kita lihat, yang ini kecil, yang ini besar. Jadi yang mana lebih banyak? Ataupun lebih atau kurang lah. Jadi kecil dengan besar, sudah tentu yang ini kurang daripada.
Okey, kalau kita lihat isi padu yang kita boleh isi dalam cawan tak banyak lah. Okey, jadi kurang daripada isi padu dalam teko. Okey, seterusnya kita lihat kepada soalan B. Isi padu air kotak jus oren ini bersaiz besar, kurang ke lebih daripada isi padu cecair di dalam gelas? Okey, sudah tentu yang ini lebih. Okey, sebab ini lagi besar lah. Jadi kita tulis lebih daripada. Jadi kalau kita ada bekas air ini pun, kalau kita tuang, okey, kalau kita tuang satu gelas air tak cukup, dia dapat isikan dalam contoh 3 gelas. Okey, berbanding dengan isi padu 1 gelas sahaja. Sudah tentu yang ini lebih daripada. Seterusnya kita lihat kepada soalan C. Okey, isi padu botol mineral kecil kurang ke lebih daripada isi padu bekas air yang bersaiz besar ini? Okey, sudah tentu yang ini kurang daripada. Kurang daripada. Kenapa kurang? Sebab isi padu bekas botol mineral ini lebih kecil. Jadi, kalau dia kecil, dia tak boleh nak isikan air dengan banyak. Berbanding dengan isi botol mineral yang ini, dia boleh isikan air lebih banyak sebab saiznya lebih besar. Okey, jadi kita lihat kepada soalan D. Isi padu cawan, air dalam cawan ini lebih ke kurang daripada isi padu yang kita boleh isikan dalam botol mineral ini? Okey, sudah tentu isi padu cawan yang kecil itu kurang. Okey, sebab kita boleh isikan sedikit je. Okey, kalau botol mineral kita boleh isikan air yang banyak. Okey, jadi kurang daripada. Seterusnya untuk soalan E, isi padu air kotak jus oren ini lebih ataupun kurang daripada isi padu air inilah. Air ini kita macam bekas air deterjen. Okey. Jadi kalau bekas air deterjen itu taklah besar sangat, kecil je saiz dia. Jadi yang ini jus oren ni kita tahu dia saiznya besar. Okey, jadi kalau kita tuang pun kita boleh tuangkan air yang lebih banyak lah. Jadi isi padu bekas air jus oren ini lebih daripada isi padu bekas air tersebut. Okey, bekas air bersaiz kecil deterjen ini. Okey, jadi ini cadangan jawapan yang murid boleh gunakan. Seterusnya untuk soalan yang kedua, warnakan bekas yang boleh isi banyak air. Okey, boleh isi banyak air bermaksud isi padu cecairnya lebih banyak lah. Okey, jadi kita lihat kepada soalan A. Jadi, kalau kita boleh isi banyak air bermaksud bekas tersebut lebih besar. Itu awak kena ingat. Kalau saiznya besar, isi padu cecairnya pun lebih banyak. Kalau saiznya kecil, isi padu cecairnya lebih sedikit. Okey, kita lihat kepada soalan A. Antara baldi dengan, okey ni apa nama dia? Okey, bekas kita ambil air tu. Okey, jadi yang mana lebih banyak kita boleh isi air? Okey, sudah tentu baldi lah. Okey, kita warnakan. Nanti awak warnakan guna pensel warna lah. Okey, untuk soalan B, okey, gelas. Okey, dengan kita boleh cakap gelas jugalah, tapi gelas yang bersaiz lebih besar lah. Jadi yang mana kita boleh isi lebih banyak air? Okey, sudah tentu gelas yang inilah. Jadi kita warnakan. Okey, untuk soalan C, antara bekas A dengan bekas B, yang mana lebih banyak kita boleh isi air? Sudah tu bekas A lah. Okey, jadi kita warnakan. Okey. Untuk soalan D, botol dengan bekas yang ini, yang mana lebih banyak kita boleh isi air? Okey, sudah tentu bekas yang inilah sebab dia saiznya lebih besar. Jadi murid kena ingat, kalau saiznya lebih besar, kita boleh isi lebih banyak air. Kalau saiznya kecil je, kita boleh isi pun sedikit je lah. Okey, jadi ingat murid-murid, cikgu nak ingatkan awak ada 5 istilah yang murid kena tahu. Banyak, sedikit, penuh, setengah, suku. Dan murid kena ingat kalau kita buat perbandingan, kita isi dalam gelas, yang mana nak tahu yang mana lebih banyak? Okey, kita kira bilangan gelas tersebut. Kalau bilangan gelas itu lebih banyak, maka cecairnya lebih banyak. Dan kalau ada dua bekas yang berbeza saiz pun kita boleh tahu yang mana lebih banyak isi padunya. Yang besar lebih banyak isi padu cecair.
Jadi ini sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.